So saya disuruh meneliti tentang perkara ini, iaitu tentang apa yang dinyatakan oleh Hisham Jalil. So reaksi saya ni agak panjang. Saya akan react satu persatu dengan apa yang dia ucapkan. So daripada sini nanti kita akan ulas satu persatu apa yang dia ucapkan. Sebab tu saya letak kamera saya kat tepi ni, tuan-tuan. You want the answer? Okay, I'll give you the answer. Saya memang dah 2 minggu saya geram nak jawab, tapi saya tunggu. Nombor satu, pasal delay ni, tuan-tuan. Saya ingat benda ni Datuk Najib dah jawab, tapi saya cakap sekali lagi lah, ya. Satu, yang tangguh dan lambatkan projek ni tahun bila, tuan-tuan? Tahun 2018, 2019, Yes. Mereka yang tangguh dan mereka yang beku projek ni. Okey. Ni hujah pertama dia. Dia kata tahun 2018, 2019 dia kata. Yes, mereka yang tangguh dan mereka yang beku projek ni. Okey. Saya ulas benda ni kan, dan saya dah sebut berkali-kali. Muka surat 48 laporan PAC. Mungkin Hisham Jalil tak baca habis kot. Laporan PAC muka surat 48 mengatakan bahawa stop work order telah dilakukan pada bulan April 2018. Betul. Stop work order dilakukan kepada oleh OEM pada April 2018. Pilihan raya PRU ke-14 Pakatan Harapan menang bila, tuan-tuan? Mei 2018. Ingat 9 Mei 2018. Tu kita ingat, sebulan sebelum menang pilihan raya, stop work order telah dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh Kerajaan Najib dan Barisan Nasional, walaupun mereka pada satu pilihan raya lah, tak sempat lah nak tengok. Dan kita kena ingat, bila kita mula mengambil alih kuasa, kita pun tak tahu apa-apa. Dan selepas ini, Hisham Jalil akan kontradik kata dia sendiri apabila dia mengatakan Timbalan Menteri daripada Pakatan Harapan sendiri telah merasmikan kapal tersebut pada tahun 2018. Okay, kita akan kata. Sebab dia claim, dia kata stop work order itu telah dilakukan. Maksudnya pembekuan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Pakatan Harapan, dia kata. Pakatan Harapan. Sedangkan stop work order itu pada April 2018. Ingat tarikh ni bila? April 2018. Muka surat berapa? 48. Siapa yang cakap? PAC. PAC ni siapa? Tuan-tuan carilah sendiri PAC itu siapa. Di Parlimen untuk dibentangkan. Tetapi dia kata, tiba-tiba dia kata 2018-2019. Yang pertama, dia sendiri tak nak spesifik 2018 ke 2019 dia bekukan. Dan lepas tu dia kontradik 2 kali, tuan-tuan. Saya sebut sekarang sebab nanti tuan-tuan akan dengar. Pertama, dia kata kalau benda itu tak jadi, kenapa Pakatan Harapan, Timbalan Menteri sendiri merasmikan pada, saya bagi spesifik, Oktober 2018 merasmikan kapal tersebut. Pada masa itu kita baru berkuasa, kita pun tak tahu apa isu. Oktober 2018 kita merasmikan. Nah, kalau stop work order itu diarahkan oleh Pakatan Harapan, apa kejadahnya Timbalan Menteri pergi pergi merasmikan perkara ini, pergi merasmikan kapal tersebut? Alamak, tanyaklah pula orang Malaysia ni. Kan? Apa kejadahnya dia nak pergi rasmikan kapal tersebut? Itu persoalan yang kita nak bangkitkan. Itu yang pertama. Saya nak bagi tahu, kalau sekiranya, saya ulang, kalau sekiranya Pakatan Harapan menghentikan, kenapa pada Oktober 2018 Timbalan Menteri Pertahanan pergi untuk merasmikan kapal tersebut? Ini Hisham Jalil sendiri sebut lepas ni dia akan sebut. Itu yang pertama. Kedua, dia sebut bahawa delay kerana COVID 2 tahun. Kalau sekiranya kapal itu delay lah, katakan, kerana dihentikan oleh Pakatan Harapan, kenapa pada tahun 2020 tiba-tiba ada alasan untuk delay? Tapi sebenarnya tak ada delay pun. 2020 tetap kerja, tetap jalan. Laporan PAC juga menyebut tak ada istilah delay, tuan-tuan. Okey, tak apa, kita dengar apa lagi dia nak kelentong. Dia kapal pertama sepatutnya hantar dia kata 2019. Itu betul. Itu mengikut kontrak. Tapi lepas tu dia kata 2017 itu masa kita rasmi tu, kapal tu tak ada. Ini lagi satu bohong. Kapal tu ada. Dia kata kapal tak ada, dia kata kita rasmi replika. Ini bohong, tuan-tuan. Kalau kapal tu tak ada, macam mana pula Liu Chintong, PH punya Timbalan Menteri pun pergi rasmi kapal tu? Dia kata kapal tu dirasmi oleh Liu Chintong pada Oktober 2018. Now, kontradik dengan kata dia awal tadi. Dia kata PH yang menghentikan pada tahun 2018. Kalau PH membekukan projek itu 2018, kenapa Liu Chintong pergi rasmi pula pada Oktober 2018? Kan? Kontradik kan? Kenapa sebenarnya PAC diwujudkan? Sebab sepatutnya kapal pertama itu, macam disebut tadi, dihantar pada April 2019.
So bila April tunggu, PH ni mana kapalnya? Rupanya kapal tak siap tuan-tuan. Jadi PAC diadakan pada Julai 2019. Ini timbalan Menteri PH masa dia jadi timbalan Menteri Pertahanan. Dia pergi rasmi kapal tu, dia ada di limbungan kapal tu. Kapal tu ada, bukan tak ada, cuma dia lambat siap. Satu. Kapal tu ada, bukan tak ada, cuma dia lambat siap. Itu saya kata. Sebab itulah kita orang Malaysia, orang Melayu kita ni tak maju-maju. Benda yang lambat ni tuan-tuan, tak on time, janji Melayu. Ingat tak perkataan janji Melayu? Janji pukul 9 datang pukul 10. Janji aku datang, lewat tak apa. Janji pukul 10 datang pukul 3. Inilah dia. Sebab itu kita tak maju-maju. Dari segi berjanji pun kita tak boleh nak tepati. Buat kontrak tuan-tuan. Ni bukan kontrak RM6, RM60, RM600. 9 bilion ringgit tuan-tuan. Punya kontrak. Bila delay, tak dengan muka tak malu kita kata, alah tak apalah delay. Berapa tahun je, setakat 6 tahun. 19, 20, 21, 22, 3 tahun. Kata tahun depan 4 tahun. Kalau tahun depan satu lagi 5 tahun. 5 tahun tak dapat lagi kapal tuan-tuan. Kita rasa kita nak bising ya, kita nak biar je. So kalau kita masih bersikap sebegini, apa kepimpinan yang kita ada dalam negara ni tuan-tuan? Orang macam ni lah kita nak harapkan jadi pemimpin. Kalau benda tu lewat, kalau lewat setakat 6 bulan tu boleh lagi kita terima lah. Ni kalau 5 tahun, kalau buat rumah, maki kita tuan-tuan. Sebab itu kat negara kita ni, yang kontraktor buat rumah tak siap-siap, selamba dia je. Selamba dia relax. Sebab apa? Ni lah pemimpin macam ni. Inilah dia. Lewat tak apa. Duit belanja bilion-bilion tak apa. Lewat tak apa. Dan masa itu 2018, so dia tangguh. 2018, 2019 dia yang tangguh. Itu saya kata dia yang tangguh. Okey, daripada hari tu dia yang kata Pakatan Harapan yang tangguh. Tapi dia tak nyatakan bila dia tangguh. Dia kata 18-19 bila dia tangguh. Dalam kenyataan mana dia tangguh? Dalam minit mesyuarat mana yang ditangguhkan? Kat mana? Ada kenyataan parlimen ke, kenyataan Menteri Pertahanan ke, Timbalan Menteri Pertahanan ke, Laksamana ke yang mengatakan ditangguh tu? Yang ada muka surat 48 PAC bahawa penangguhan itu dilakukan pada April 2018, sebulan sebelum Pakatan Harapan menang. Oleh siapa? Oleh BNS sendiri. Kerana apa? Kerana OEM, syarikat yang ambil projek-projek kecil ni, BNS tak mampu nak bayar dia. Jadi OEM ni semua hold bagi stop work order pada April 2018. Sebab apa? Sebab BNS tak mampu nak bayar dia orang. Dengar baik-baik awak yang tangguh sekarang awak bersoal kenapa benda itu lewat. Dia tangguh 2018, 2019 dia yang beku. Dia tangguh. Lepas tu dia tak cakap bila masa beku. Bagaimana dia beku? Siapa yang bekukan? Apa kenyataan? Ni semua dia cakap dia yang beku. Siapa yang bekukan? Dia tu siapa? Audit. Ada persoalan lagi. Masa itu dia kata dia buat forensic audit. Sebab dalam penyataan PAC tidak ada suatu kenyataan pun mengatakan ia ditangguh atau dibekukan oleh Pakatan Harapan. Tak ada. Kalau ada, melainkan Isham Jalil boleh tunjuk, dia bagilah muka surat macam mana saya bagi tadi. Itu tahun 2018, 2019. Kalau awak buat forensic audit 2018 dia punya dah tak berani. Dia tak berani cakap 18, 19 bila? Spesifik tarikh. Sebab kalau 18 tu dibeku, macam saya kata tadi, buat apa timbalan menteri daripada DAP, Pertahanan, boleh rasmikan pula pada Oktober 2018? Logik. Kalau ada penyelewangan, kenapa awak tak cakap masa tu? Betul tak? Masa tu dia audit nak review, nak cari salah ataupun nak bagi pada kroni dia ke, itu saya tak tahu. Dan masa itu 2018, so dia tangguh. 2018, 2019 dia yang tangguh. Itu saya kata awak yang tangguh sekarang awak bersoal kenapa benda itu lewat. Dia tangguh 2018, 2019 dia yang beku. Lepas tu dia yang audit. Ada persoalan lagi. Masa itu dia kata dia buat forensic audit. Itu tahun 2018, 2019. Kalau awak buat forensic audit 2018-19, kalau ada penyelewangan, kenapa awak tak cakap masa tu? Okey, saya nak jawab benda ni lah. Tak tahu Isham Jalil ni dia mencakap je ke atau dia tak faham timeline ni. Okey. Syam saya cerita Syam Okey. 2018 April, BNS yang henti stop work order dikeluarkan oleh OEM kerana BNS tak mampu bayar dia orang. Okey, April 2018. Masa tu Pakatan Harapan tak take over lagi. Mei Pakatan Harapan take over. Biasalah lepas take over manalah kita tukar kerajaan, angkat sumpah semua. So kita tak tahu benda tu. Oktober 2018
Lee Chin Tong, Timbalan Menteri Pertahanan, merasmikan kapal tersebut. Sebab tak tahu lagi. So sepatutnya pada Mei 2019 kapal sampai. Kapal tak sampai. Pada masa itu audit memang dilakukan kerana kapal tak sampai. Kapal pertama tak sampai. So PAC diwujudkan pada waktu itu. Telah ada kajian, maksudnya PAC diwujudkan untuk mengkaji perkara ini, kapal ini yang sepatutnya dibentangkan pada 2020 kalau tersilap saya April. Tapi tak sempat bentang April kepada kabinet. Kenapa? Sebab kerajaan jatuh. Tuan-tuan ingat bulan April kan masa tu sidang parlimen. Sidang parlimen first quarter, second quarter kata silap. Pada April 2020 sepatutnya pembentangan audit tersebut. Dia kata, kenapa masa itu tidak ada tindakan diambil? Sebab tak dibentangkan di parlimen lagi. PAC bukan polis, PAC bukannya SPRM. PAC tak boleh ambil tindakan melainkan dibentang dulu di parlimen, dibahaskan, dibincangkan, kemudian baru ada cadangan untuk tindakan. Saya tak tahu Syam Jalil faham ke tidak benda ni kan. Tak sempat nak bahas, tak sempat nak bentang, kerajaan jatuh. Remember? So 2019 takkan 2019 dah jumpa, 2018 tak jumpa lagi. Syam jangan tipu. PAC diwujudkan 2019, kalau tak silap saya pertengahan atau hujung. Julai 2019. So Julai tu takkanlah Julai tu terus nak dapat jawapan. Paling kurang kalau audit pun beberapa bulan kan? Apa yang berlaku pada 2020 kita pun tahu. Februari 2020 kerajaan jatuh, kita pun tahu. So dalam keadaan itu, dia kata kenapa tak ambil tindakan? Hisham lupa sejarah ke dia cerita di depan orang yang tak nampak timeline. Oh betul. Kalau pada masa itu kerajaan tak jatuh, dan apa yang berlaku pada SPRM sekarang ni tuan-tuan? Apa yang SPRM lakukan sekarang ini? SPRM buat apa sekarang ini? SPRM ambil tindakan. Dengar sendiri kan apa SPRM cakap itu, dia nak ambil tindakan. Betul tak? Masa tu dia audit semua benda, dia audit, dia nak masuk orang-orang kita ni dalam jail. Tentu ingat, dia nak charge siapa-siapa ahli politik, Barisan Nasional atau UMNO, dia nak charge. Kalau ada penyelewengan, apa pasal time tu awak tak charge? Time tu SPRM di bawah awak, siapa ketua pengarah dia? Latifah Koya ketua pengarah, polis pun di bawah dia, semua jentera kerajaan, AG Tommy Thomas. So that time kalau ada penyelewengan, kenapa awak tak cakap? Kenapa awak tak cakap? Dah Julai dia baru buat laporan audit tu, dia baru buat Julai. Takkan Ogos terus dapat jawapan. Sebab itu dia kena buat tara, kena panggil orang, kena ni, nak panggil Zahid tu bukan macam yang sekejap. Paling kurang 6 bulan. Lepas tu nak bentangkan lagi kepada kabinet. Pada sepatutnya April 2020, tapi kerajaan jatuh. Takkanlah ahli politik level tinggi belajar kat UK macam ni Tak maaf lah, sorry lah kalau level macam ni. Agak memalukan lah orang belajar UK macam ni. Kenapa awak pula yang pergi? Tapi sebab tuan-tuan nak bela bos dia. So dia belit lah. Dia belit. Rasmi dan Menteri Pertahanan Datuk Hishamuddin kata, dia kata tahun depan kapal pertama akan sampai sepatutnya 2019. So tahun depan adalah 2023. So mungkin lewat 3-4 tahun. Kenapa kita COVID pun 2 tahun PKP? Berapa banyak projek-projek yang 2-3 tahun PKP dia kata. Tadi dia kontradik diri sendiri. Tadi yang kata sepatutnya 2019. Kenapa ni 2022 tak siap lagi? Oh 2-3 tahun PKP dia kata. Salah PKP pula. terbekalai akibat daripada PKP. And dia orang sendiri PH yang telah lewatkan projek ini sebab dia nak buat audit lah, dia beku lah, dia nak tukar lah apa ke benda. Masa audit tu tidak ada pembekuan audit tetap berjalan, kapal tetap berjalan. Okay, kita dah sebut. So bila dia kata kapal ni tak ada, itu bohong. Yang kedua, dia kata lewat, kita yang lewatkan pun itu sebenarnya bohong, itu salah dia yang beku, dia yang tangguh. 2013 sampai 2019 kapal tak siap. So salah siapa? Pakatan Harapan baru memerintah 2018. So daripada 11 lah award. 11 letter of intent, 13 award. Sampai 2018, 5 tahun baik. Yang 5 tahun tu salah siapa? Takkan tiba-tiba kapal tak siap tahun 2018 terus boleh siap. Sedangkan tak sampai 40% pada waktu itu. So part pertama tadi kita dah cakap tentang kelewatan. Dia ada 3 isu. Yang pertama kelewatan, yang kedua tentang Gowin, dan juga yang ketiga tentang sistem yang 3 company yang dilantik layer tu. Okay. Yang pertama ni yang saya akan rumuskan balik. Saya kata dia claim dia punya hujah terbaik dia adalah pada tahun 2018 atau 2019 Pakatan Harapan telah membeku dan menghentikan projek ini.
Number one, bila? Exactly. Jangan bagi 18-19 sebab Pakatan Harapan baru memerintah 2018 Mei. So exactly bila, tarikhnya tu bila? Sebab kalau tarikh berlaku pada Julai, Ogos, September, Oktober 2018, Lee Ching-tong, Timbalan Menteri Pertahanan daripada DAP, merasmikan kapal tersebut. So macam mana kalau dikatakan 2018 dia membekukan, bagaimana pembekuan itu dia boleh rasmi? Mustahil. Takkan dia lupa yang dia bekukan kalau dia rasmi. Yang beku tu muka surat 48 mengatakan di dalam PAC pembekuan itu stop work order dilakukan kerana BNS tak mampu bayar OEM pada April 2018. Mei 2018 barulah Pakatan Harapan menang. So bila masa Pakatan Harapan yang bekukan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata dihentikan sebab audit. Masa audit itu berlaku tidak pernah ada pemberhentian mana-mana projek. Buktinya tuan-tuan, progres tetap kita lihat pada 19, pada 20, pada 21, pada 22. 19 dan 20 tu ada progres kapal tersebut. Slow tapi ada progres. Meaning to say, bila ada progres tidak pernah berlaku pemberhentian. Yang ketiga, saya kata, adalah amat mustahil kapal yang 2013, 14, 15, 16, 17, 18 tak boleh siap-siap, tiba-tiba hanya kerana kononnya Pakatan Harapan menghentikan 2019 boleh siap. Takkan setahun tiba-tiba boleh siap dan 6 tahun tak boleh siap. Jadi ini semua alasan. Alasan. Itu saya kata, kalau nak menjawab isu ni, dia tak, sebab saya dengar cara dia jawab ni sebiji macam Macai jawab, Macai Najib jawab. Dan ada yang mengatakan dia adalah salah seorang admin dengan page Najib ni. So tak heran lah cara dia jawab tu sama. Sama ada dia yang bagi advice ataupun dia sendiri yang tulis perkara tersebut. It doesn't matter. But point being tuan-tuan, bangkai gajah tak boleh ditutup dengan pelepah. Pakai bangkai gajah tak boleh ditutup dengan pelepah niok, kita kata. Maksudnya, satu benda yang besar yang sudah terbongkar takkan kita boleh tutup sewenang-wenang dengan mudah begitu sahaja. Itu antara perkara yang kita kena tahu dan kita kena